Ada bunyi pun angin nak ditauhidkan. Pelik si Haji punya ilmu ni, ilmu baru ni. Dah ilmu baru pula kata. Nabi semua bawa la ilaha illallah, tak ada yang ada. Bunyi tu sekalipun bunyi Allah. Ada tadi. Tukarkan. Main burung. Oh, kan main jadi apa? Juri. Bunyi burung sedap tu dia tahu. Oh, dia udah. Oh, ni 5 kali naik. Ni 4 dia kalah. Oh, dia boleh tahu tu. Burung tu sedap ke tak sedap dia boleh. Juri hakim Oh, tu. Tapi berapa lama dia asyik kat situ merdu suara burung tu tadi, dia tak tahu bahawa merdu burung tu tadi adalah percikan suara merdu Nabi Daud. Percikkan dia bau. Kau dah tak nampak siapa asalnya yang memercikkan tu. Kau nampak Nabi. Kalau kau nampak, tentu kau tahu ni percikkan Nabi Daud. Dan Nabi Daud tu hamba Allah. Dia mendengar suara Allah anugerahkan kepada dia. Itu pun dia mentajalikan suara Allah punya merdu tu hanya 1% ataupun percikan aja. Yang merdu suara Nabi Daud tu berasal dari merdunya suara Allah. Jadi kita mendengar suara Nabi Daud, kita hayal tu bukan pada suara Nabi Daud, tapi suara Allah. Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Baru kita hargai Allah panggil, wahai jiwa yang tenang. Sebab Allah mengucap tu dengan merdunya. Lebih merdu daripada suara Nabi dah. Tapi kita tak kaji, kita tak dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidur lagi. Sebab kita tak nampak suara tu dengan kemerduan Allah. Maka kita masih lagi tak rasa getaran. Sebab kita tidak berdasiasat mengolah kesenian di sebalik seni. Seni itu halus. Iman ni lebih halus daripada seni. Makna paling tinggi seni, baru permulaan iman. Tingginya darjat iman ni kalau kita dapat. Tapi hari-hari Allah bagi kita iman. Tapi kita buat dia tak hargai iman tu tadi. Keyakinan kepada Allah tu iman. Bila Allah bagi tu kita tukar. Kita rasa kita pula yang. Itu berat tu. Ada tetap masalahnya keakuan diri juga. Oleh itu balik pada asas dia, la ilah, pakaian kau tak ada. Jangan setiap apa pun kau rasa jangan ada kau. Dia semua. Selamat kau. Itu dia jaga situ. Allah bagi kita mudah je. Kau pegang tu lah. Tetap juga la ilaha illallah. Jangan lari tajuk lagi. Nanti kau boleh bawa lah Muhammadur Rasulullah. Kalimatus sadatai ni. 2 kalimah syahad. Sebab dia tak akan berpecah. Dia tak akan berpi. Bila la ilaha illallah kita faham, pasti Muhammad tu tak berpi. Sebab zat dengan sifat tak pernah bercerai. Dia tetap esa satu dua. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun ucapkan terima kasihlah atas undangan saya, makna dapat datang ke sini pada tuan rumah. Saya bersyukur kepada Allah. Kita harapkan semoga kita terus boleh dipanjangkan umur, dapat duduk dalam majlis yang makna majlis yang sangat hebat, majlis yang mana Allah sendiri mengatakan kepada malaikat, majlis ni adalah majlis para kekasih-kekasihku di muka bumi. Sebab tempoh hari saya dah cerita dah, Allah yang dah tahu dah saja dia suruh malaikat, ramai-ramai malaikat, kau jangan lagi kau nak puji-puji aku tak. Kau pergi tengok apa hamba aku si Haji ni dengan grup ni kat Besut, Kuala Besut ni. Dia buat apa ni belonggok ni? Allah tahu saja dia suruh malaikat turun. Malaikat janganlah tanya pula saya, kitab apa kau pakai? Janganlah saya nak mengatakan bahawa Allah Ta'ala tu tadi sayangnya kepada kita, dia suruh malaikat tadi, sedangkan dia tahu malaikat pun turun ramai-ramai. Malaikat kan taat pada Allah, apa Allah Ta'ala suruh dia turun. Dia pun dengar si Haji dengan grup-grup ni tak ada cerita lain ya Allah. Balik-balik esakan engkau je. Tak ada tajuk projek ratus ribu ke juta ke, projek ikan masin ke, keropok ke apa. Tak ada dia. Dia cerita tentang mengesakan Allah. Malaikat tu jadi saksi. Dia naik balik, konon ni naik baliklah jumpa Allah Ta'ala. Ya Allah, dia tak ada cerita lain ya Allah. Cerita dia besarkan kau je. Tak ada saya dengar satu patah pun dia kata, ni kita dapat keuntungan dunia. Tak ada, dia cerita engkau je ya Allah. Allah Ta'ala kata apa? Pastikan inilah kekasih-kasihku. Kekasih-kekasihku di muka
Orang beribadah 60 tahun, 70 tahun tak dapat lagi level kekasih Allah tau. Kita ni sekali dengar je macam ni, depan malaikat Allah Ta'ala bagi tahu. Banyak malaikat tak tahu berjuta-juta. Pastikan ini kekasih aku. Allah istiharkan, kita tak rasa ke bangga Allah istiharkan? Guru kita kata kita baik pun kita dah. Depan pelajar yang lain, guru kata ini pelajar yang terbaik. Wah, kita ini Allah antara seluruh malaikat-malaikat tu tahu kita ni kekasih Allah. Ya, apa usik kekasih Allah, malaikat yang turun dulu. Kau hadap aku dulu, malaikat kata. Ni kekasih Allah, jangan kau. Gitulah maknanya. Dilindungi oleh Allah. Siapa lagi yang kita minta berlindung selain? Jadi teruskan. Itu saya cakap tadi, inilah majlis yang sangat Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Majlis yang sangat bahagia, iaitu mengenal diri, mengenal Allah. Tak ada cerita tajuk lain dah. Jangan dibawa lah cerita lain. Bawa cerita lain tak kena nanti, sumbang gitu. Sebab kita nak cerita ni cerita yang asli. Jadi bila bukan sekadar cerita di sini, orang para kekasih Allah, bila dia nak cerita tentang Allah, dia bertambah syok tau. Ini dibuktikan Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 3. Allah Ta'ala kata pertama ayat dia kata, innal mu'minin. Maknanya orang mukmin tadi, bila disebutkan nama aku, bergetar hati dia. Walaupun disebut dalam hati. Itu satu Allah Ta'ala. Itu tanda orang mukmin. Kedua Allah Ta'ala, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanau. Orang mukmin itu kekasih Allah, para rasul, para nabi, para wali Allah, orang arif billah, ahlullah, tu kekasih Allah, orang mukmin maknanya. Bila dia mendengar cerita-cerita mukjizat-mukjizat kebesaran Allah, tentang tanda-tanda Allah, dia bertambah rasa zadathum tambahan kemanisan, kelazatan makanan rohani. Itu kalau kita ada gitu, maknanya kita dah dipilih oleh Allah. Aku bersumpah orang mukmin begitu sifatnya. Kalau kita dah ada sifat tu, dan memang Allah sendiri bersumpah, itu orang kekasih orang mukmin. Bersama dengan para rasul, bersama dengan Rasulullah, bersama dengan nabi-nabi, bersama dengan wali-wali Allah, bersama orang soleh. Kita nak dengan siapa lagi? Di dunia lagi kita dah bersama mereka. Pasti nanti bila kita mati, masuk dalam alam barzah, Allah Ta'ala bawakan tempat duduk kita, salah satu menuju rahmat Allah. Takkan Allah nak nyaya, tak. Allah tak pernah menganiaya kita, tak pernah zalim kita. Bukti dia kat dunia lagi, engkau dah selalu nak Allah. Takkan Allah nak soal jawab, suruh malaikat muka nangkir soal jawab engkau. Kau kat dunia lagi, engkau dah selalu dengan Allah. Menghaisakan Allah, tak ada rasa keakuan diri. Nak ke malaikat soal lagi, malaikat muka nangkir nak soal lagi, buang masa dia kata. Enggak? Itu pasal orang makrifat, orang yang kekasih Allah, masuk dalam kubur, tak sampai 7 saat, hilang gaib. Orang hakikat tak hancur. Orang tarikat disoal jawab lagi. Orang syariat dibalun. Uzubillah min zalik. Dia tahu syariat dia. Sebut durian dia, syariat dia. Orang tarikat kupas tak makan-makan. Hakikat dia makan. Bila makan makanan rohani, dia tak mau makanan lain. Maka ulat-ulat semua takkan. Sebab dalam diri dia ayat Quran, berzikir aja kepada Allah. Tapi paling tinggi darjat dia adalah orang makrifat. Masuk aja. Jangan pula si Aziz kata orang makrifat ni, aku nak tengok ni ulama ni meninggal. Dia dah balik, aku nak korek tengok. Dia makrifat. Jangan pula kan nanti salahkan saya pula. Saya cuma cakap kalau orang tu makrifat, dia pasti kalau kita gali gaib. Jasad dia dah tak ada di situ. Macam Rasulullah SAW, gaib, jasad dia tak ada situ dah. Kita dengar cerita seolah-olah jasad dia ada situ. Kau korek dah tak ada dah. Dia dah. Allah Ta'ala kata jangan kau bilang mati orang yang betul-betul dengan Allah. Dia hidup di sisi Allah dah. Dia ketika dunia lagi, dia dah tak ada rasa kedirian dia. Itu pasal saya cakap beruntungnya kita dapat duduk dalam majlis
yang sekarang orang anggap majlis ni gharibah, gurubah, gharib, iaitu asing. Susah kita nak duduk ni, nak jumpa majlis yang macam ni dalam satu ni, kita punya kampung, apa, dalam satu negeri pun susah. Mesti ada cerita bab selingan-selingan lain lagi. Ada iklan-iklan lain lagi. Kita tak iklan kita pun mentauhid dengan Allah juga. Apa pun tetap mentauhid. Tak ada iklan-iklan lari tajuk je. Nak ayalkan kita kejap. Tak. Tetap mengesakan Allah. Sebab hidup kita ni seperti masa tadi. Kita tak mengesakan Allah, masa akan terus mengesakan Allah. Sebab nama pun dah Maha Esa, masa. Singkatan daripada sebutan masa tu adalah sebenarnya Maha Esa. Perkataan dia semua. Bila selalu Maha Esa, lama-lama jadi masa. Perkataan asal dia adalah masa tu adalah Maha Esa. Sebab apa Maha Esa? Daripada awal dari kita pun tak tahu bila masa jadi. Sampai bila-bila semua dah mati pun masa tetap mengesakan Allah. Itulah hidup kita ni tadi. Bangun tidur je terus mengesakan Allah je kita fikir. Jaga kat situ. Bangun tidur terus mengesah. Jangan bangun tidur nak hantar anak sekolah ni. Ada kita fikir tu. Selalunya mentaliti kita dah dimomokkan di situ. Salah kita. Patut kita buat macam masa. Hidup ya Allah bagi nyawa terus mengesahkan Allah je. Nanti susunan hantar anak semua cantik dia susun nanti. Sebab Allah yang tahu susun hidup kita. Kita kena jaga dengan Allah je. Allah akan pastikan hidup kau akan cantik. Tapi kalau kau tak, Allah dulu, kau lain dulu, kau buat macam mana pun tak cantik nanti. Ada je tak kena nanti. Ini skill-skill yang Rasulullah ajar. Ini bukan saya punya kemauan sendiri, bukan. Ini skill-skill yang Rasulullah dapat daripada akhlaknya Allah Ta'ala. Allah SWT yang ngajar akhlak Rasulullah. Inilah dia skill-skill ni. Supaya terus bahagia hidup dengan Allah, tak ada rasa keakuan diri. Alhamdulillah. Malam ni yang mulia ni, pada saat ini maka Allah telah memberikan kepada kita langsung. Bukan daripada saya. Mana Allah tu sendiri yang menandakan kita telah dicintai oleh Allah. Maka apa? Macam tandanya Allah cinta pada kita. Tandanya kita dibagi pengetahuan di sisi Allah. Allah tu maknanya kita sekarang ni, kita dah dapat pengetahuan di sisi Allah, maka kita dah dapat cintalah. Tapi pengetahuan tu tak dapat. Kita tahu baca je. Maknanya kita belum dapat lagi kemanisan cinta dengan Allah. Allahu Akbar kita sebut. Orang yang tak bercinta punya sebut. Tapi kalau kita sebut nama mak, automatik kita rasa masuk tak sayang tu tadi. Tapi kita sebut nama yang lain bukan pada mak. Tapi bila kita kenal Allah tu, dia buat hidup kita bahagia apa semua, kita sebut syok tak kita? Syok lah. Allahu Akbar. Sampai nak tidur pun, Allah, aku rindu ya Allah. Dalam tidur tu pun kita tarik tasbih sambil kita syok dengan Allah tu sambil tertidur. Ajar diri kita. Jangan ingat ni amalan biasa. Ini amalan para wali Allah. Setiap kali dia nak tidur, dia rasa syok dengan Allah dulu. Pasal Allah, wali Allah tu kekasih Allah. Hidup dia tu bercinta je dengan Allah. Sebut dia nama Allah, sedetik dia terlupa Allah, menangis dah. Nangis. Kenapa nangis? Tak terlupa sedetik nak sebut nama. Sebab kekasih aku selalu sebut nama aku. Tak pernah berhenti. Aku berhenti, jadi aku rasa bersalah. Oh, subhanallah. Jadi saya rasa stop dulu. Kita bagi buka pada apa? Siapa yang nak tanya? Nak kongsikan, nak apa? Macam kata kita nak apa yang kita rasa. Kita nak kena maknanya kongsi dengan pendengar-pendengar YouTube. Maknanya apa yang kita dapat rasakan pertama kali kita dengar. Perbezaan dengan kita dengar yang lain-lain. Bukan nak kata kita tinggi rendah, tak. Maknanya itu mudah-mudahan yang pendengar-pendengar YouTube kita pun beruntung. Kita dapat menolong agama Allah, mengajak manusia mengesahkan Allah. Kita ceritakan. Bukan tak semestinya soal. Kita rasakan apa yang kita dapat. Kita ceritakan. Original macam mana. Mendengar hari ini Allah bagi tahu kita macam mana rasa kita yang
syoknya Allah bagi kita. Kita cakap tak apa sepatah dua patah perkataan ya. Jadi seronok. Ada maknanya tindak balas. Kesan dia kan nanti kita rasa macam kita je syok tak best kan. Jadi dah ada ramai-ramai jadi duduk kat syurga seorang-seorang nak tak? Best tak? Best tak? Tak best kan? Nak cari suami, nak cari anak. Mana boleh seorang-seorang kan? Syurga tu hidang macam-macam. Tak cukup lagi ke? Tak, suami aku tak ada mana-mana kan? Mana boleh anak aku tak ada. Jadi kita ni nanti sama-sama di syurga, sama-sama berkumpul. Di samping kita syok dengan Allah, bersama-sama kita sama-sama. Oh, seronok kan? Kalau dengan Allah je, seronok je. Tapi dah Allah nak kita sama-sama. Jangan berpecah Fa'atasimu bihabli Jamik sama-sama. Jamik tu tadi. Memang Allah ciptakan kita untuk sama-sama mengesahkan Allah. Bukan sama-sama lalai, sama-sama seronoknya sama-sama. Jadi seorang-seorang syok dengan Allah, syok. Tapi bila ramai-ramai syok dengan Allah, lagi best. Lagi best. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, saya alhamdulillah syukur pada Allah nak ceritakan pengalaman pernah berlaku atas diri. Ni suatu ni nak masuk nak mandi, tiba-tiba jatuh dah tak ada. Tapi bila di situlah baru itu tiba-tiba bila nyata balik, bila dalam ni Allah ya Allah kata hidup, Allah ya hidup tu Allah. Kita tak ada pun hidup. Benar ya Allah, itulah pengalaman itu ya. Itu barulah apa yang ustaz bagi tahu apa ya Allah apa tak itu. Jelas itu makin itu. Faham tak dia? Ya Allah hidup Allah. Yang hidupnya Allah. Boleh rasa pengalaman itu ya Allah. Original dia bagi tu, asli kita dah dapat kan. Dulu. Ya, Ustaz. Ajilah. Kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah SWT pada malam ni kita dapat bersama dalam majlis ilmu. Dan yang pentingnya tips yang diberi oleh ustaz. Sebenarnya saya terpukul macam mana? Kita cari kayu balok. Selama ni cari kayu balok. Memang cari pun. Banyak kayu balok sebenarnya. Tapi duk kumpul kan. Macam mana nak guna kayu balok nak jadikan manfaat kayu balok tu? Baru dapat. Maksud ustaz bagi tips sikit-sikit tu. Ya Allah, saya kata sebenarnya rugi. Sebenarnya mungkin berugilah, tapi cari ilmu memang kena cari ilmu dah pahala kan. Cumanya nak guna tu. Banyak dah suruh gua ni tu ni kan. Jadi dengan tips yang ustaz bagi, benda yang sebenarnya simple je, tapi kita tak tahu. Tu kata insya-Allah ustaz sebagai guru musyrik kepada kita, tips-tips macam ni nak cari sebenarnya. Selama ni kita pergi dengan mengajar, setakat mengajar tu just dia bagi kita cara nak betul dari segi syariat, ada segi apa ni je. Fiqh ada segi apa ni je. Dari segi makrifat ni tak ada lah, jangan payah nak cari. Kita semua cari dah ni, nak cari hak yang fiqh, hak yang apa ni, atas sikit, buku sikit. Pertama dia beli wariyah, tengok wariyah, tak rasa wariyah lagi macam mana. Gitu sebenarnya. Dia punya conclusionnya gitu. Pandai dah beli wariyah dah ni, cari wariyah, pandai dah. Lepas tu buka, pandai dah buka. Rasa kita tak tahu lagi. Jadi dengan ustaz cerita rasa dia tu, jadi kita dengan tip dia bagi tu, rasanya memang kita boleh buat benda-benda macam tu. Dan cumanya makan masa lah. Mungkin insya-Allah makan masa dan apa ni perlukan latihan-latihan yang apa berterusan. Jadi kita sama-sama kita ni, tak kira muda ke tua, macam saya ni dah tua rasa rugi. Orang muda ni ambil peluang muda ni, cari masa muda ni lagi. Benda-benda ilmu mengenai Allah mengenai diri ni, cari masa awal lagi. Itu saja pada saya malam ni. Syukur Allah Taala kepada tuan rumah jemput kita malam ni, dah berkumpul sekali dalam majlis ilmu malam ni. Semoga Allah bagi kita apa ni hidayah dan kita boleh amal apa yang ni.
Ahsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Suka saya mendengar satu perkongsian daripada Ustaz semasa dalam perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Kelantan yang lepas, iaitu menceritakan tentang Ashabul Kahfi, seekor anjing sahaja. Seekor anjing yang dinamakan Kitmir, raja segala anjing. Allah Ta'ala gelarkan dia raja pula, raja segala anjing. Jadi anjing tu masuk dalam gua tu, kalau betapa hebatnya penduduk Kahfi, tujuh pemuda Kahfi berada di dalam gua, sebuah gua, yang mana ketakjuban yang menakjubkan, sangat menakjubkan. Jadi anjing tu tak buat apa pun sebenarnya. Ustaz membuat perkongsian dengan saya dalam kereta hari itu. Jadi bayangkan kita melihat seekor anjing yang tak ada akal fikiran pun, berbanding dengan kita yang ada akal fikiran. Jadi anjing tu ada tu. Jadi kita baca surah Al-Kahfi tu menceritakan tentang seekor anjing yang Allah Ta'ala memuliakan seekor anjing tadi tu. Bagaimana pula dengan kita sekarang ni yang nak mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kita nak berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka kemuliaan yang Allah Ta'ala letak dalam diri kita ni, Allah Ta'ala sangat-sangat teruja dengan apa yang dikatakan keasyikan. Yang kita ni nak mencari macam mana kita nak hilangkan diri kita, macam mana kita nak menghilangkan kedirian diri kita, macam mana kita nak mengesakan. Jadi saya nak samakan dengan hari ini punya cerita lah. Hari ini punya cerita, Alhamdulillah pertama kali talk kenal diri kenal Allah. Saya berterima kasih kepada bapa mertua saya membenarkan kehadiran Ustaz dan jemaah daripada Bacok dan Macang berada dalam rumah ni untuk membuat perkongsian yang mana satu keberkatan yang berada dalam rumah ni. Jadi dan kawasan-kawasan yang di sekitarnya, lebih-lebih lagi kepada sekarang ni di sekitar kita ni ada abang saya, Abang Mizon saya, ada adik saya, ada adik saya sekali semua ni. Jadi saya menyatakan bahawa bila kita memikirkan tentang saya bukan nak bagi tahu abang saya tak faham, bukan, maksud saya bukan begitu, tak ada. Yang bagi faham pun bukan ustaz pun, bukan saya pun yang kalau nak cerita ni, bukan saya bagi faham, Allah yang bagi faham sebenarnya. Jadi yang nak menceritakan bahawa kesamaannya iaitu sedangkan seekor anjing itu Allah Ta'ala memuliakan seekor anjing, dia duduk diam je. Jadi saya pun pernah cakap dengan mak saya juga, menjadi pendengar yang baik. Tak tahu apa pun biarlah, diam je. Menjadi pendengar yang baik, maka Allah Ta'ala memuliakan. Seperti mana sabda Nabi SAW, keluarlah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Itu yang dikatakan. Bukan senang Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita, sebab kita ni nak mencari apa benda tu, kefahaman yang tak ada kedirian diri kita, yang ada mengesakan Allah. Macam mana tu? Aku tak tahu langsung lah. Contoh saya pun macam tu juga sebelum ni. Bukanlah cakap saya ni faham betul pun, saya pun tak faham juga sebenarnya. Allah yang bagi saya faham sebenarnya. Jadi kita jadi pendengar yang baik, insya-Allah. Allah Ta'ala meletakkan yang dikatakan wazidnahum huda dalam surah Al-Kahfi, wazidnahum huda, bertunjuk untuk memberi kita kefahaman dan macam-macam lagi kefahaman. Sebab tu saya menegaskan kepada isteri saya sendiri untuk dikongsikan kepada adik-beradik semua, mendengar yang baik itu tak faham lah. Tak faham, ulang lagi apa benda yang YouTube yang dibekalkan oleh saya. Maksudnya saya share lah tu lah, saya share dengan adik-beradik saya. Jadi ulang dengar. Jadi tak faham pun tak apa. Allah Ta'ala akan memberikan wazidnahum huda, petunjuk untuk kita sentiasa diberi kefahaman. Sebab kita ni dalam jangka masa yang singkat, kita tak tahu. Kalau umur saya sekarang nak menjangkau 40 ataupun yang akan datang lah, 40 ke 45 ke ataupun 50 ke. Jadi
Macam mana keadaan kita, kita merisaukan keadaan kita yang bila kita mati, kan? Bila kita mati dalam sakaratul maut, saya pun, yalah, saya nak cerita sebab saya sendiri yang masuk ke dalam tanah tu. Saya sendiri masuk dalam tanah. Menguruskan ibu mak saudara saya meninggal di Kuala Lumpur itu. Betapa susahnya nak masuk muka dia ke tanah, nak masuk ke tanah tu, pasal air tu dalam keadaan kubur dalam berair itu, berair, saya nak tolak susah. Jadi saya nyatakan saya kat situ sebenarnya. Allah Taala letakkan macam tu. Saya yang dekat situ. Muka saya letak kat tanah, macam Ustaz cakap tadi, saya Syekh Abdul Qadir Jilani, tanah tu dia letak kat muka tu. Bayangkan. Jadi macam mana kita mati tu dalam keadaan sebegitu? Kalau kita masa hidup ni, kita tak nyatakan bahawa kita dah nyatakan la ilaha illallah tadi tu. La tu jangan ada diri kita. Yang ada hanya Allah mengesakan. Dia yang tahu mengesakan diri dia sebenarnya. Tak ada kita pun Allah Taala mengesakan diri. Allah Taala tak memerlukan kita pun untuk nak mengesakan diri Allah Subhanahu Taala tu. Dia tak perlukan kita pun. Tapi Allah Taala menyatakan kita untuk menyatakan keesaan dia sebenarnya. Itu yang sebenarnya. Saya pun tak tahu nak cakap apa hari ni. Tapi daripada Allah. Jadi itulah petunjuk. Sebab saya Ustaz pun pesan semua, jangan menutupi. Buka. Al-mukasyafa, ghaibul fuqara. Fakir, kau fakir, kau tak ada apa. Allah Taala letaklah nanti. Wazidnahum huda. Itulah. Saya bukan nak cakap dia orang siapa-siapalah kawan-kawan saya kat YouTube ni tak faham. Sebab saya pun tak faham. Sebab apa yang dapat kat saya daripada bulan 2, bukan saya nak cakap saya ni free ke apa, tak. Daripada bulan 2 sampai sekarang dan dan seterusnya merakam benda ni, sebab saya cakap simpanan yang Ustaz sampaikan kat saya ni, saya takkan simpan sebab Ustaz dah pesan kat saya. Kau jangan simpan kat memori kau. Kalau kau simpan memori kau masih lagi ada kedirian diri kau. Saya pun cuba. Ya Allah, macam mana? Ya Allah macam mana? Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala wazidnahum huda. Sekian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan keluarga ini, keluarga saya pada malam yang mulia ini, dan juga tuan rumah bapa mentua saya, memberi kesihatan kepada bapa mentua saya, dan ibu mertua saya, arwah ibu mertua saya mendapat husnul khatimah insya-Allah, serta adik ipar saya yang berada di Hospital Terengganu dalam keadaan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Ada? Play. Alhamdulillah, apa yang diucapkan oleh saudara kita, apa yang dia sebutkan oleh beberapa orang jemaah kita tadi, itu semua daripada lintasan khatir Rabbani. Semuanya berasal daripada kalimat-kalimat Rabbi yang luah daripada diri, kalimat-kalimat kudus suci. Maka bila keluar daripada khatir Rabbani, mana akan masuk ke dalam rohaniah yang mendengar dengan pendengaran Allah, dan akan menjadikan dia sami'na wa ata', langsung dia terus boleh bertaat, tetap mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri. Jadi kita hanya pakai pakaian tu lah, saya cakap dari balik-balik pakaian kita lah nafi lah. Jangan lagi kita mengiyakan diri kita. Nanti kita tak sedar kita telah mengiyakan diri kita, itu lebih bahaya lagi. Lebih baiklah kita menafikan, seperti mana yang Allah bagi kalimat suci tadi, la ilaha illallah. Tak ada kalimat yang lebih suci lagi. Kita minta Allah sucikan kita, itulah kalimat dia. Tapi kita berdasiasat, la tu tak ada. La tu tak ada. Betul-betul tak ada. Nanti Allah yang betul-betul niadakan kita, baru kita rasa isbat. Dialah mengisbatkan, dialah mengesakan diri dia. Itu yang betul-betul manis. Tapi sebelum tu Allah nak suruh kita lazimkan, fahami betul-betul sampai nanti Allahnya sendiri yang
Macam semalam saya ceritakan tadi. Nabi Musa nak disucikan Nabi Musa. Nabi Musa disuruh tanggalkan 2 terompa. Nabi Musa faham dah bahasa Allah Ta'ala. Tanggalkan 2 terompa tu maknanya buang keduniaan, buang di diri. Nabi Musa faham dah. Sambil dia buang terompa tu maksud Allah Ta'ala, buang semua dunia, jangan ingat apa-apa lagi. Diri dia pun tak ada dah. Baru Allah Ta'ala bagi tahu. Muqaddas itu kau dah ada di lembah yang suci, nampak? Maknanya bila kita dah buangkan semua keduniaan, sekarang masalahnya ialah kita nak buang keduniaan pun payah. Nak pula kereta baru beli pula. Budak-budak jalan langgar tercalar pula. Ada kedirian kita. Kan? Apa budak-budak ni? Mana mak kau ni? Ganti balik. Ada. Tu ada kedirian kan. Maknanya macam mana kita nak proses. Proses untuk kita nak biar betul-betul. Kalau budak yang langgar kereta kita baru beli, calar kereta apa kita baru beli, sayang kan. Tiba-tiba budak apa salah je sebenarnya. Kita kena nampak tu daripada Allah. Nak sucikan tengok hati kita tadi. Ada lagi tak dia rasa engkau punya lagi? Itu proses tu lah tadi saya cakap tadi. Nak memproseskan tu tadi. Buangkan tadi. Bila dua-dua tu kau boleh buang, baru kau berada dalam keadaan suci. Tidak kau ambil wuduk pun 3 kolah. Tapi sifat tu ada lagi, tak ada sucinya. Tapi janganlah pula kata, si Haji kata, baik aku tak sah suci. Janganlah. Ambil jugalah wuduk. Tapi kita kena proses. Nak jadikan dia betul-betul suci tu bukan di luar saja. Wuduk tu di luar dan di dalam. Di dalam tu macam mana? Di luar gini. Kita tahu. Di dalam jangan ada keakuan di diri. Jadi bila kita dah siap ambil wuduk sempurna, kita dah doa, zahir dan batin kita minta Allah bersihkan. Apa tandanya? Kita dah tak ada rasa kedirian diri. Dalam kita wuduk tu kita dah tak ada rasa kedirian diri. Tapi kalau dalam wuduk tu lagi ada fikir kepentingan diri kita lagi, ada rasa diri lagi, mana kita tak suci lagi tu yang dalam. Tak dinamakan wuduk tu. Itu makna kita bersihkan luar je nama dia. Kalau wuduk takkan jadi begitu. Bagi banyak benda yang kita sekarang ni buat tapi tak beres lagi sebenarnya. Jadi belajarlah kita betul-betul nyatakan, bereskan, baru kita dapat keaslian rasa nikmat tu betul-betul. Tu ya. Jangan sekadar buah durian je. Kita macam tadi ajar sangat. Makna betul-betul kecapi tu. Kemanisan tu dengan Allah tu betul-betul kita rasakan. Tak payah kita nak tunggu syurga dah. Allah tu sendiri lebih daripada syurga. Ke syurga tu lagi tinggi daripada Allah? Jadi olahkanlah skill-skill ni tadi. Kita dah banyak silap. Kita ingat syurga tu lebih penting. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhirat tu lebih baik daripada sekarang. Allah Ta'ala kata ula. Maknanya bukan akhirat tu syurga. Allah tu lebih baik daripada apa pun yang ada. Hidangan apa pun nikmat dia. Allah tu lah lebih kau ajarkan. Dia memang Allah tu yang lebih. Tapi kalau kita tak ada ajar macam tu, kita nampak nikmat sedap durian tu kita tak nampak, tak jelas, tak yakin yang Allah yang menciptakan tu untuk kau tahu itu sikit nikmat tu sebenarnya aku yang menciptakan tu lebih itu yang Allah ciptakan supaya jangan kita lalai. Jadi kita tak faham ada 7 durian tu tadi. Kita berhenti kat sedap aja. Tak dapatlah kita mengesahkan buah durian tu tadi. Betul? Tapi bila kita dah makan, kita tahu, dah belajar, dah kenal diri, kenal Allah. Tujuan apa pun Allah ciptakan, nikmat ke, azab ke, itu akan kembali kepada azab pun nak kembali kepada ya. Azab tu, ya Allah, kalaulah sakit gigi ni sakit azabnya ya Allah. Aku duduk kat sini orang ketuk tumbuk cili pun aku rasa, apa kau ni tumbuk cili? Orang tumbuk cili kat sana pun kau rasa macam ejek kau kan, sakit gigi. Tapi bila kau faham ilmu ni, engkau akan cakap, ya Allah, sakit gigi ni memang sakit, tapi lupa engkau lagi azab ya Allah. Ajarkan diri kita gitu.
Itu tanda-tanda orang kalau dah ajar gitu, tanda-tanda hidup dia mati dia nanti bihusnil khatimah. Bukan sekadar minta husnul khatimah je, tapi kita dah praktiskan untuk melayakkan kita dapat. Sebab sakit kita dah olahkan. Sakit tak sakit lagi, lupa kau lebih sakit. Macam Nabi Ayub, seluruh badan dia dah dimakan ulat, sampai ulat tak ada nak makan dah. Daripada ramai rakyat dia taat setia, so hilang, sampai last sekali isteri dia pun hilang sekali, dia seorang-seorang sakit. Dan maksimum sangat dia punya ujian dah. Tak ada manusia yang boleh sanggup menghadapi ujian macam Nabi Ayub. Tak ada ulat makan jatuh, tak ada makan dah. Tak ada siapa, dia seorang-seorang. Habis semua dah. Kulit dengan tulangnya semua. Apa dia kata, penghabisan dah sangat dah. Tak ada benda nak diuji lagi dah. Semua dah habis. Dia kata, ya Allah, semua ujung kaki, ujung rambut, semua hak kau. Kau nak ambil, ya Allah. Tapi hati aku dengan kau, jangan kau. Hati aku cinta dengan kau, jangan kau ambil, ya Allah. Tolong, ya Allah. Ada manusia yang macam tu lah sekarang ni. Jadi kitalah yang disuruh oleh Allah untuk menyontohi akhlak-akhlak yang telah Allah Ta'ala suruh pada manusia, bukan pada malaikat. Jadi pasti kita boleh pasal yang jadi contoh tu tetap Nabi Ayub tu manusia. Jadi cuma lagi dia kena yang paling tinggi, tapi kena yang kita bawah. Tak apa, yang penting adakah kita mengolahkan, ya Allah, sakit gigi ni sakit memang, tapi engkau lupa, adakah sedikit tu kita olahkan. Tak payah nak tunggu macam Nabi Ayub baru nak olahkan. Cukup sikit. Itu pun susah ke? Sikit pun. Tapi ajar dia lah. Ya Allah, ni budak ni dia calakan, alah cala ni akulah buat. Allah nak bagi cat baru, tak apalah. Akan kita olahkan supaya kita tak ada jadi berbala-bala. Kita nak menyalahkan orang ni, nyalahkan orang ni. Sebab kita tahu bergerak tu semua Allah yang suruh budak tu langgar tu. Dia nak uji hati kita sebenarnya, menusi budak tu. Tapi kita tak nampak Allah dulu, kita nampak makhluk dulu, nyanyi lah kita. Betul? Jadi hidup ni biar kita rasakan Allah hanya punya hak. Jangan rasa hak kita. Cepat olahkan. Kalau kita tak olahkan, Nabi Ibrahim, dia olahkan anak dia. Tak pernah dapat anak. Bila dapat anak, dah mula setahun sayang, setahun lagi dah makin sayang. Nampak pada Allah nak mula mungkin jauh kan. Allah Ta'ala kata, sebelum kau lagi jauh dengan Allah, baik aku tarik balik benda yang kau sayang. Itu makna tanda Allah sayang pada Nabi Ibrahim. Dia suruhnya tadi sembelih anak dia. Kalau Nabi Ibrahim tak kenal diri, tak kenal Allah, apa ya Allah, kau dah bagi anak, lepas tu kau ambil balik pula. Dia kan berbalah macam tu, tapi Nabi Ibrahim tak ikut pasal dia tahu sesuatu yang Allah buat tu memang Allah sayang pada dia. Allah tahu. Jangan banyak cerita. Terus, kalau kita kan lain. Kalau dah mimpi suruh sembelih anak kan, macam-macam kita cakap. Ini mainan tidur lah, tu lah kan. Dah tak ada, maknanya tak ada dah. Kalau kita jadi anak pula, bapak kita suruh anak, engkau bapak mimpi malam tadi, engkau Allah suruh sembelih. Kalau kita jadi anak, kita akan cakap, bapak lama tidur, bapak dah tua. Jadi berbezalah dengan tu. Anak dia boleh bercakap macam tu, Ismail boleh cakap, abah kalau betul mimpi abah tu daripada Allah, Mak rela bah. Anak dia pun kenal diri, kenal Allah. Baru 5 tahun 6 tahun tu. Maknanya kita kena anak-anak kita dah kena ajar. Jangan nak tunggu dia akhir balik ataupun dah cukup masa nanti. Tak payah, daripada bawa budak-budak yang kecil dalam perut pun bawa. Kita kata apa ada guna di dalam perut, tak. Nanti satu hari kau akan tahu. Beruntungnya kau bawa dia tadi duduk dalam majlis ni. Berkitar malaikat-malaikat tadi. Mendoakan, memberikan apa? Kelebihan-kelebihan kepada kita. Sebab Allah yang suruh. Allah suruh. Tak tahu. Untung. Berzikir semua ni. Keliling kampung ni mendapat berkat kita ni. Kita duduk keliling kampung kita. Mungkin lebih lagi, mungkin satu negeri Terengganu, Kelantan ni dapat. Mungkin lebih lagi satu Malaysia pun dah. Mungkin lebih lagi satu dunia dah. Kita tak tahu keberkatan yang Allah nak bagi. Bila kita ceritakan tentang
Dia tak tahu keberkatan ni hak Allah. Dia nak bagi satu dunia, nak turun azab tak jadi pun boleh. Disebabkan ada kekasih-kekasihku. Malu aku nak turunkan azab. Ada kekasih aku. Ada seorang pun Allah malu nak turunkan bala kat satu negeri tu. Ada kekasih Allah. Bertungkul lumur saya nak ceritakan, jangan buat benda tak elok. Esakan Allah. Ada seorang ni dalam satu kampung tak jadi Allah nak turunkan bala. Maksiat keliling, tapi ada seorang ni bersungguh-sungguh, jangan kita esakan. Tapi semua ulama banyak, orang buat maksiat dia biarkan. Turun Allah Ta'ala kan turun betul. Kau ulama ke dia bukan kira. Dia nak tengok macam mana kau punya kesungguhan, sayangnya kau pada jangan kau amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan. Esakan Allah, esakan. Tak ada lain kau cuba mengesakan Allah. Betul. Kalau inilah pakaian Imam Mahdi nanti bila dia turun, inilah dia saya cakap. Dia bawa, inilah dia. Jadi bila kita dah ada ni, Imam Mahdi turun, kita akan jadi penolong, insya-Allah kita aja penolong dia, untunglah kita. Inilah peluang yang Allah bagi pada kita. Allah sayang pada kita. Saya rasa cukup itu dulu ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, ada rasa kedirian dalam menyampaikan. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina. Doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين للشاكرين للناعمين والصالحين والحامدين حمدا يوافي ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه عظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا الصلاحات من جميع الخيرات في الحياة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا أسألك يا الله يا أحد يا الله يا أحد يا أمين اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.